Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dah selesai tadi sesi match ataupun sesi perlawanan persahabatan antara Darussidin dan USIM. Dan kita dah tengok, Masya Allah, beberapa pertarungan yang sengit, menarik. Ada yang mampu comeback balik dan ada yang Masya Allah bagi tentangan yang susah. Dan kat sini kita tengok sebenarnya untuk nak menghafal Al-Quran ni dia bukan semudah yang disangkakan jugalah. Walaupun kata dia punya tema ada ditulis semudah menghafal sifir, tetapi nak menghafal sifir itu pun dia memerlukan masa, dia memerlukan usaha. Dan kat sini apa yang penting yang sebenarnya daripada objektif kita nak buat program sebegini ialah kita nak dedahkan kepada semua pelajar, khususnya kepada pelajar Fakulti Quran dan Sunnah yang bawa nama Quran dan Sunnah, bahawa hafalan Al-Quran ini seharusnya menjadi kita punya bekalan utama ataupun seharusnya menjadi basic yang paling penting untuk nak kita pegang. Kita membawa nama Quran. Jadi kalau Quran tak ada dalam diri kita, macam mana kita nak menggelarkan kita pelajar Fakulti Quran dan Sunnah? Dan inilah juga yang kita tengok bahawa, dan saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada rakan-rakan daripada Fakulti Perubatan, Fakulti Pergigian yang berani untuk nak menyahut cabaran ini. Jadi Fakulti Quran dan Sunnah, saya bagi tahu asalnya ialah kesemua sebenarnya asalnya adalah peserta daripada pengajian Fakulti Quran dan Sunnah. Tapi last minute pertengahan jalan ramai yang tarik diri. Jadi ini satu yang kata sedikit merunsingkanlah, sebab kita tertanya dalam ratusan pelajar Fakulti Quran dan Sunnah di USIM, tak ada ke 10 orang ke ataupun berapa orang, segelintir bilangan yang tak banyak ni, yang boleh menyahut cabaran ataupun yang boleh menghafal Al-Quran dengan baik. Yang mana juzuk 1 ni adalah silibus wajib bagi tahun pertama. Kan? Siapa yang tahun kedua, tahun ketiga, confirm semua dah pernah hafal juzuk 1. Cumanya masalah ni terletak kepada adakah kita masih lagi ingat apa yang kita hafal tu ataupun tak. Betul tak? Itu yang buatkan ramai tak berani nak menyahut cabaran. Sebab kita rasa hafalan yang kita hafal pada tahun pertama ni semua dah terbang. Ini yang kita nak sedarkan balik kepada para pelajar yang mana kepentingan kita nak menghafal Al-Quran. Sebab itu saya cadang untuk bawa anak-anak Darussidin ni, kerana kita nak bagi tahu kepada pelajar ni semua, menghafal Al-Quran ni biar ianya betul-betul kukuh macam mana di depan mata. Seolah-olah mana-mana kita nak petik Quran ni, kita boleh petik. Sebab kita pelajar Fakulti Quran dan Sunnah. One day bila mana kita nak argue, bila mana kita nak berbahas, bila mana kita nak mengajar, apa-apa pun kita akan menggunakan dalil-dalil daripada Quran dan hadis. Jadi kalau tak ada Al-Quran dalam kepala kita, macam mana kita nak berhujah? Macam mana kita nak mengajar orang? Takkanlah kita pakai goreng, kita pakai cakap tak ada dalil, tak ada satu pun daripada kepala kita. Ini para pelajar yang kena faham dan perlu sedar. Quran bukan sekadar silibus yang kita nak hafal di kuliah. Yang mana habis ni subjek Quran, habis ni kalau kata semester pertama hafal setengah juzuk yang pertama, kemudian habis 100 sem, kita tinggal lah, kita tak mengulang. Rugi besar. Sebab fakulti at least lah lebih kurang 4-5 juzuk yang kita perlu hafal untuk nak kita grad daripada Fakulti Quran dan Sunnah. Betul tak? Kalau kita boleh jaga 4-5 juzuk ni betul-betul dalam dada kita selepas kita grad, itu pun dah cukup bagus dah, Masya Allah. Tapi kita 4-5 juzuk tu pun kita tak mampu pegang, dan kita mendakwa kita adalah pelajar Fakulti Quran dan Sunnah. Ini satu kebimbangan yang perlu kita semua risaukan bersama. Kalau baru-baru ni saya pergi ke Maghribi di Maroko, pelajar lokal
pelajar Maghribi Morocco yang mana nak belajar pengajian Islam di Morocco, di universiti mereka sendiri, wajib untuk mereka hafal 30 juzuk. Wajib. Dan bila mana dia diterima, pertama sekali masa dia mendaftar masuk, dia akan ada ujian test hafal Quran 30 juzuk tu. Lepas ataupun tak. Sebab dia orang tahu tak akan boleh pergi jauh mereka yang tidak menghafal Al-Quran, tak mengutamakan hafalan Al-Quran daripada awal dia nak belajar Quran dan Sunnah. Kita belajar Quran dan Sunnah, nak jaga satu juzuk pun bermasalah. Jadi kita kena ubah balik mentaliti kita, kena ubah balik persepsi kita, yang mana Quran ni bukan sebab kita hafal ni kita nak pass, kita nak score, kita nak, itu pun sebenarnya fakulti dah buat subjek free je subjek Quran ni. Siapa yang hafal dapat, siapa yang tak hafal tak ada. Tak ada dia nak ditanya ulas ke syarah ke tafsir kan ayat Quran yang kita baca, tak. Itu pun satu muka satu minggu je. Satu muka satu minggu je lebih kurang disyaratkan. Satu muka satu minggu. Kalau kita tak hafal betul-betul tahap yang lancar dan cukup, maksudnya sebenarnya kita ni bermasalah. Kita yang banyak mengabaikan hak-hak Al-Quran. Kita tinggalkan Quran, especially masa kita nak periksa. Masa kita nak periksa, kita tinggalkan Quran kan. Kita akan kata, Ustaz boleh tak minggu depan kami tak nak tasmih, sebab minggu depan kami ada exam. Sebab apa? Kita rasa Quran ni mengganggu kita. Kita rasa Quran ni mengambil masa kita, membebankan kita. Sepatutnya terbalik. Lagi banyak exam kita, lagi banyak kita mendekatkan diri kita dengan Allah, lagi banyak kita dekatkan diri kita dengan Quran. Kita pula masa nak exam, kita doa, Ya Allah tolonglah bagi aku kejayaan. Tetapi kalau sebelum ni kita selalu mengaji Quran, mungkin sehari kita baca berapa muka sehari, kali ni kita kurangkan ataupun kita tinggalkan sebab kita rasa ambil masa kita nak mengulang kaji. Kita tinggalkan kalam Allah, tetapi kita doa pada Allah supaya Allah bagi kita kejayaan. Itu satu kontradik. So lebih dekat kita dengan waktu exam, lebih kita mengaji Quran, lebih kita mengulang Al-Quran. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, keadaan terbalik. Kalau kita tengok zaman para ulama dulu, Al-Quran ni, hafalan Al-Quran ni basic. Diorang dah start hafal Quran daripada umur 4 tahun. Dan diorang at least diorang dah hafal Quran umur 7 tahun tu dah hafal lah. Mungkin dalam proses nak melancarkan Al-Quran tu semua dalam proses sampai umur 9 tahun. Dalam lepas habis hafal Quran, mereka menghafal hadis, mereka menghafal matan-matan ilmiah, mereka menghafal kitab, menghafal macam-macam benda lagi. Sebab daripada kecil lagi para ulama ni dah ditrain dah untuk nak menghafal. Sebab tu kalau kita dengar ulama dulu punya memori ni dahsyat. Orang punya kadang-kadang macam Abu Zur'ah Ar-Razi. Siapa yang belajar sunnah kat sini sepatutnya tahu kan siapa Abu Zur'ah Ar-Razi. Kenal tak? Kalau tak kenal tu, Allahu Akbar. Abu Zur'ah Ar-Razi ni seorang ulama hadis yang besar. Meninggal tahun 264 Hijrah, kawan kepada Abu Hatim Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi ni dia bagi tahu, aku masuk ke pasar ni aku terpaksa tutup telinga. Orang kata kenapa dia nak kena tutup telinga? Dia kata sebab bila aku masuk ke pasar, macam kita hari ni masuk ke shopping mall, dia akan terdengar orang menyanyi. Kalau kita masuk shopping mall hari ni kan bunyi lagu, bunyi macam-macam kan. Jadi dia kata aku tutup telinga supaya aku tak terhafal. Sebab kalau aku buka telinga aku dengar sekali dia lagu tu, aku akan ingat. Dia punya dahsyat hafalan. Kemudian kalau kita baca lagi kisah macam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia belajar dengan kawan-kawan dia sampai 15,000 hadis yang dia belajar, dia tak tulis satu pun. Bila kawan dia tanya, kawan dia kata, kenapa kamu tak tulis? Kamu kata kamu datang ni nak belajar, kami semua tulis. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dia kata, jangan samakanlah hafalan aku dengan hafalan kamu. Kalau kamu tak percaya, aku boleh baca balik daripada awal kulit, awal hadis yang kita belajar tu, selama berbulan ni, sampai hadis ke 15,000 ni aku boleh baca, tak ada salah. Dan dia baca dekat sahabat dia, sampai sahabat dia kata, amazing. Kita orang pula yang kena top up tulisan yang kita tertinggal tu daripada ingatan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dahsyat. Tapi kalau kita nak tengok, kalau kita baca sejarah para ulama ni ramai.
Kita mungkin kata mungkin Bukhari genius, kita tak genius. Mungkin Abu Zur'ah genius, kita tak genius. Kalau kita tengok genius ni, kebiasaannya dia lahir bukannya ramai kan, mungkin satu dalam berapa juta ke apa. Tapi mereka ini ramai sangat. Orang yang macam Bukhari, orang yang macam Abu Zur'ah ni terlampau ramai. Kalau kita baca sejarah para ulama dulu, beratus-ratus orang, beratus-ratus ulama. Macam tu dia punya sifat dia. Dia boleh hafal, baca sekali boleh ingat. Imam Ibn Hajar rahimahullah dia bagi tahu dia nak baca satu kitab tu, masa umur dia belasan tahun macam tu, 4 kali dia baca dia boleh ingat kitab. Kalau kita ngulang banyak kali dia tak ingat kan. Macam mana dia orang boleh sampai tahap tu? Sebenarnya kalau kita tengok persekitaran para ulama dulu yang telah dibesarkan dengan sistem menghafal daripada awal usia, hafal hadis, menghafal mutun-mutun ilmiah, semua dia hafal. Jadi dia punya otak dia dah di-train, dah dilatih betul-betul untuk nak ingat. Macam kalau kita sukan apa pun, kalau kita selalu hari-hari kita berlatih, kita akan makin terror. Tak? Orang yang nak berlari, nak masuk maraton, hari-hari dia berlari ikut disiplin dia ada masa rehat dia semua. Dia buat betul-betul, stamina dia jadi kuat, jantung dia jadi kuat, baru dia boleh ikut. Orang yang nak body build, nak bina badan, sama juga. Kalau hari-hari dia buat, ikut dia punya jadual, ikut dia punya disiplin dia, baru muscle dia jadi besar. Begitu juga dengan orang yang menghafal Al-Quran. Kalau betul-betul kita konsisten buat hari-hari, kita ikut kaedah yang betul, otak kita punya development akan berkembang menjadi semakin lama semakin mudah. Dan sebab tu kalau saya berani katakan, kalau saya mengajar saja Hafiz Quran di USIM, kalau mungkin kita tanya pelajar-pelajar USIM ni, okey, ambil masa berapa hari nak hafal satu muka surat? Ada yang kata mungkin 2 hari nak hafal satu muka surat. Itu pun hafalan yang tak berapa lancar. Tapi kalau kita tanya mungkin adik-adik kecil, mungkin kita tanya Dekna ke misalnya, dia ada dalam CD ni, mungkin dia kata dia nak hafal satu muka surat tu mungkin dalam masa 10 minit, 15 minit dia boleh hafal. Usia kat situ bukan penentu, tapi disebabkan dia punya pendedahan hari-hari ditrain dengan benda tu. Hari-hari dia dah berlatih, dia punya hafalan, dia punya memori dia lama-lama makin berkembang, lebih daripada kita yang dah besar-besar. Sebab tu bukan masalah kita dah tua ke ataupun kita muda. Lebih banyak kita gunakan otak kita ke arah satu perkara tu, dia akan develop lebih. Baru beberapa hari lepas saya baca satu kajian daripada Cambridge ataupun Oxford macam tu lah, tentang macam mana nak develop of memory. So dia kata ialah bila berkembangkan dia punya sel memory ni, dengan salah satunya ialah kita selalu gunakan dia. Bila kita selalu gunakan dia hafal Quran, hari-hari kita hafal Quran, lama-lama kita nak hafal Quran ni jadi terlampau mudah. Yang mula-mula start ni je yang kita rasa susah. Sebab tu mungkin kita tahap kesedaran kita nak hafal Quran mungkin masa umur kita dah 40, mungkin dah umur kita 50. Jadi kita rasa macam kita dah tua, susah lah nak hafal Quran. Tapi sebenarnya disebabkan masa tu baru kita nak didedahkan, masa tu baru kita nak cuba menghafal Al-Quran dengan intensif. Sebab tu kita masih lagi slow. Dan bila lama kita tak guna, sel-sel kita badan dah mati, dah makin kurang kemampuan dia. Tapi bila kita asah balik, insya-Allah daripada hari ke hari, daripada bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita akan tengok progress, kita akan jadi makin okey. Tapi kalau kita nak tengok, nak menghafal Quran, mungkin ramai yang tanya, macam mana adik-adik daripada Darussidin ni hafal? Sebahagiannya macam kita tengok, boleh hafal tu macam mana Quran tu depan mata. Safia, Izzah, antara yang dia bila kita tanya tu dia besar, sebelum kita selak muka surat sebelum tu lagi dia dah dapat jawapannya. Seolah-olah nampak Quran tu di mata, di depan, macam dia buka Quran tu. Macam mana dia boleh buat macam tu? Kan? Kalau kita tengok balik sejarah para ulama dulu, misalnya Al-Imam Ishaq bin Rahawayh yang meninggal tahun 138 Hijrah, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ishaq bin Rahawayh dia kata, aku menghafal 100,000 hadis, dari riwayat 70,000 hadis, seolah-olah semuanya di depan mata. Dia betul-betul ingat. Sampaikan murid dia bagi tahu, kami belajar hadis daripada Ishaq bin Rahawayh
selama ni kami belajar sampai sekarang dah 11,000 hadis beliau sampaikan kepada kami, semuanya daripada kepala dia tanpa merujuk pada satu kitab pun. Ingat hadis tu dengan sanad-sanad dia semua dia ingat. Kalau satu hadis tu ada berpuluh sanad, semua dia boleh ingat macam mana depan mata dia. Kemudian orang pun cerita dekat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Bukhari ni anak murid pada Ishaq bin Rahawayh. Orang cerita kat Imam Bukhari tentang kebolehan Ishaq bin Rahawayh. Dia kata Ishaq bin Rahawayh ni dia bagi tahu dia boleh ingat 100,000 hadis macam tu di depan mata dia. Kalau orang cerita kat kita kisah macam tu kan, kawan kita dia boleh ingat 30 juzuk Quran semua macam depan mata. Kita mesti cakap apa? Wow, masya-Allah, dahsyat. Tapi Bukhari jawab macam mana? Dia kata awata'jabu min hadha? Adakah kamu impress? Maksudnya kamu kagum ke? Dia boleh ingat 100,000 hadis macam tu. Dekat zaman ni ada orang boleh ingat 200,000 hadis semua depan mata dia. Dia nak masukkan diri dia lah, tapi dia tak sebut nama dia. Orang yang bertanya tahu. Maksudnya Bukhari nak bagi tahu dia lebih hebat daripada guru dia tu dengan bahasa yang halus. So maksudnya kalau kita tengok hafalan macam mana depan mata ni boleh dibuat. Cuma kita tak dilatih, suasana masyarakat kita hari ni tak dilatih menghafal Al-Quran macam mana para ulama dulu yang dah didedahkan daripada awal. Sebab tu kalau kita tanya banyak daripada kalangan pelajar Quran Sunnah di UC, kita tanya sebelum ni pernah menghafal Quran tak? Kebanyakannya kata belum, tak pernah. Paling-paling juzuk ammar, yang lain tak hafal lagi. Jadi sebabkan tak didedahkan hafalan daripada awal usia dulu, bila kita baru nak start, kita jadi slow, kita jadi susah. Tapi sebab ulama' dulu daripada kecil dia dah biasa lah. Bila dia dah biasa, benda tu tak jadi masalah. Ini yang cuba saya hidupkan balik dengan anak-anak daripada Darul Sidik, yang mana kita nak fokus kepada hafalan dulu. Banyak tak banyak hafalan itu second thing, tetapi berapa banyak yang dihafal ni, berapa banyak yang dia boleh jaga, supaya apa yang dihafal ni dia tak lupa. Tahu tak, baru ni masa saya pergi ke Mauritania, Shanqiti, tempat yang paling famous dalam bab hafalan ni. Dia orang ni kalau hafal Quran, prinsip dia, kami hafal dan kami tak nak mengulang melainkan tahun depan, masa Ramadan nantilah. Maksudnya contoh dia hafal tahun ni, nanti next Ramadan masa tarawih tu baru kami ulang hafalan Quran. Maksudnya setahun ni dia malas nak mengulang. Sebab apa dia tak nak mengulang? Sebab dia rasa macam Quran yang dia hafal tu macam Qul huwallahu ahad, tak perlu nak ulang hari-hari. Kalau tak ulang setahun pun boleh ingat lagi. Macam mana nak hafal macam tu? Nak hafal macam tu, itulah yang kita kena hafal betul-betul. Masa kita hafal ni, kita nak hafal macam mana lancarnya kita baca Qul huwallahu ahad. Itu ada dia punya kaedah dia, ada dia punya cara dia. Bila kita dah boleh ingat sesuatu ayat tu, macam mana Qul huwallahu ahad, insya-Allah setahun kita tak ulang pun tak ada masalah. Sebab apa saya cakap kita nak menghafal macam ni? Ini masalah yang melanda kebanyakan student-student tahfiz di Malaysia. Bila mana kita menghafal Al-Quran, kita punya KPI berapa banyak kita hafal. Mak ayah selalu tanya anak-anak, berapa juzuk dah dek? Oh Masya Allah dah 21, sikit lagi dia nak khatam hafiz. Habis 30 juzuk buat kembali 30 juzuk anak aku hafiz. Seronok. Tapi 30 juzuk itu sementara. Sebab anak ada yang boleh hafal 2 tahun, ada yang boleh hafal 3 tahun. Dan ada juga daripada student saya yang bagi tahu dia dah 5 tahun hafal Quran masa dulu dia dekat sekolah tahfiz. Kemudian bila mana masuk ke universiti, masa dah tak ada. Masa nak kena belajar, nak kena assignment, nak kena homework, nak cari girlfriend, nak itu dan ini, macam-macam. Tak ada masa lah. Lepas tu Quran mula tinggal sikit. Nak mengulang sampai 30 juzuk tu banyak. Lama-lama bila kita ulang juzuk 10, juzuk 30 terlupa. Bila kita sampai dah juzuk 20, juzuk 2 dah terlupa. Lama-lama kita keras, makin lama makin terbang. Malas, kita pun dah makin fed up. Lepas tu kita dah mula tinggal. So hafalan Quran kita terbang. Lepas tu kita kerja, lepas tu kita kahwin. Dah tak ada masa lah. Nak mengulang ni, kalau boleh pegang Quran tu setengah jam ni, dah sangat-sangat untung lah. Tapi kita tak ada masa dengan Quran. Lepas tu semua hafalan kita akan terbang, one by one gone.
Sebab itu saya dulu pernah tanya sahabat-sahabat yang pernah menghafal Al-Quran sama-sama. Dia orang boleh hafal Quran laju. Memang happy dulu, boleh hafal satu hari 5 muka surat. Lepas tu happy lah bila kata dapat sijil khatam Quran semua. Saya kata ini sementara je, tak lama ni nak masuk UAE, nanti semua akan hilang benda-benda ni. Dia kata tak apalah, yang penting kita nak hafal je. Kau tak rasa, tak faham perasaan aku? Soalan aku tu lah, perasaan nak hafal Quran. Sekarang ni kita tanya balik, bila jumpa dia, dah kerja semua, macam mana dengan Quran yang dulu? Ma'assalam, semua hilang. Hilang. Tapi orang kenal kita hafiz, mak ayah kita proud kita hafiz, tapi kita tahu dalam diri kita sebenarnya kosong. Dan ini memang melanda majoriti mak hafiz seluruh Malaysia. Baru ni saya dipanggil untuk talk dekat program Ulul Albab ke macam tu kan. Ulul Albab, dengan kemudian ada program yang dibuat untuk peringkat universiti, untuk orang profesional, jurutera ni semua. Student universiti ni semua kena hafal Quran. Dia ada syllabus dia lah. Satu semester dia kena hafal 5 juzuk. Saya bagi talk. Saya panggil seorang yang tahu satu. Okey, mesti dia dah hafal 5 juzuk lah. Dia dah semester kedua. Dia kata tak, 5 juzuk yang hafal semester lepas ni, berani tak kalau saya tanya? Tak ada. Dia kata semua dah terbang, semua dah hilang. Saya kata depan presiden program tu, saya beritahu dia kalau saya yang pegang semua program ni, saya akan ubah lagi. Sebab saya kata buat apa kita buat program macam ni? Hanya semata-mata nak nama. Kita nak ada brand hafiz profesional, hufaz. Lepas tu tiba-tiba tak ada satu pun anda ada bila. Kita hafal, student semua hafal ni sebab subjek je. Macam kata ambil belajar, dah lepas. 4-5 tahun belajar untuk nak hafal ni semua, tiba-tiba semua sia-siakan. Hari-hari dia dah mengulang 2 jam, 2-3 jam tu untuk nak dapat A dalam subjek hafal. Tiba-tiba semua hilang macam tu. Takkah kita rasa rugi dan a bit masa kita sia-sia? Jadi kita sebenarnya dalam hafal Quran ni, kita tahu benda yang paling utama ialah perancangan masa kita. Ramai orang tanya kat saya macam mana dia nak hafal Quran. Saya tak bagi tahu dia first kali, sebelum any kaedah, berapa banyak masa yang dia sanggup spend sehari untuk dengan Quran. Masa je. Sebab ada yang tanya ni dah berkejaya, dah orang, kadang-kadang orang dah kerjaya besar-besar. Ada sejam tak sehari untuk dengan Quran? Oh susah Ustaz, sejam tu tak boleh istiqamah sangat. Itu masalah dia, sebab kita tak ada masa. Bila kita tak ada masa dengan Quran, tahu kita nak kata Allah nak luangkan masa dengan kita kan? Kita pun, kalau kita nak jumpa orang tak luang masa dengan kita, kita pun lama-lama tak jumpa dengan dia. Begitu juga dengan Quran, kita tak luangkan masa dengan Quran. Kita tak ada at least sejam sehari kita dengan Quran, kemudian kita rasa kita nak hafal Quran. Ia macam kata kita mimpi di siang hari lah. So kita kena spend time dengan Quran sebelum any teknik. Masa tu penting. Tu saya dengan anak-anak Darussalam, saya pun bagi tahu pada parent, KPI kita bukan untuk nak tengok berapa juzuk banyak dia hafal, tetapi one day bila parent dah ambil keputusan untuk nak ambil anak-anak dia masuk sekolah, untuk ambil sijil-sijil ni, berapa juzuk yang dia jaga dalam dada. Kalau dia boleh jaga 10 juzuk, dia boleh jaga 7 juzuk, betul-betul macam mana yang dia hafal sekarang, Alhamdulillah. At least 7 juzuk tu akan jadi bekalan dia masa dia di universiti nanti, masa dia dah berdikari sendiri nanti, luar daripada pengawasan ibu bapa. Quran tu lah yang akan jaga dia. Kalau Quran tu tak ada dalam diri dia, susah juga cabaran-cabaran universiti ni kan. Jadi itu dia, itu yang kita nak. Dan kita fokuskan. Okay, ada parents selalu tanya juga, ada tak banyak subjek-subjek? Sekolah-sekolah biasa ada sampai 10 subjek mengajar kat situ. Saya bagi tahu first kali concern kita untuk nak hafal ni bukan apa. Satu, kita nak bagi dia orang asah betul-betul dia punya processor memori. Bagi dia orang punya hafalan tu up.
Bila dia orang dah out, nanti bila dia dah masuk normal school, dia dah masuk universiti, semuanya dia akan pick up lebih daripada orang lain. Second, kita nak fokus pada hafalan ni sebab ia saya umpamakan macam mana kita nak himpunkan resepi bahan masakan. Kalau kita tak ada bahan kita nak masak apa? Kita goreng je lah. Mesti tak sedap ni jadi. Kita ada bawang, kita ada kicap. Paling-paling kita boleh masak apa? Lauk kicap bawang. Itu je kita boleh buat. Tapi kalau kita ada macam-macam barang dekat dapur, kita boleh fikir macam-macam masak kita nak buat. Tinggal kita nak belajar masak je. Bila kita belajar masak pandai, barang ada banyak, kita boleh buat macam-macam masakan yang sedap. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita ada banyak dalam kepala kita Quran dan ada hadis, kemudian later on dia orang nak belajar pengajian agama, pengajian Islam ni kemudian senang. Dia orang boleh jadi mantap sebab Quran dan hadis sebagai basic tu ada dalam kepala. Kalau tak ada, apa yang jadi? Goreng. Itu yang orang buat cerita-cerita mengarut, orang belasah dia cakap. Sebab tak ada bahan tu dalam kepala. So orang kata goreng je lah. Itu masalah yang kita hadapi. So ini juga yang saya nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar Fakulti Quran dan Sunnah. Anggap hafalan Quran ni bukan sebagai beban, tapi sebagai kita punya pegangan. Jaga Quran bukan sebab kita nak skor, kita nak markas semata-mata, tapi kita nak Quran tu sentiasa ada dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam ingatan kita. Takkanlah kita grad daripada QS, Quran dan Sunnah, tapi kita tak ada hadis, walaupun 10 hadis pun tak ada dalam kepala kita. Tak ada satu juzuk pun dalam kepala kita, dan kita berani memegang sijil Quran dan Sunnah dalam bab ni. Ini benda yang perlu kita renung bersama. Jaga Al-Quran macam mana kita jaga benda yang kita sayang, barulah kita akan ingat. Itu yang saya nak tanya kepada siapa-siapa Fakulti Quran Sunnah kat sini. Sehari berapa masa diperuntukkan untuk hafal Quran? Ada siapa nak share? Ada? Okey. Peserta kita tadi, berapa jam sehari peruntukkan? Dua jam sehari untuk ulang Quran. Masya Allah, itu satu usaha yang baik. 2 jam ni sangat bagus untuk kita spend every day kita dengan Quran. Okey, kita nak tanya juga anak-anak Darussidin, katakan macam mana jadual mereka dengan Al-Quran hari-hari. Kalau kita tengok, selalu kita tengok, wah dekat video tu macam dahsyat je kan, macam senang je hafal. Tapi kalau kita tengok jadual harian mereka dengan Quran, mungkin kita rasa macam kita tak mampu nak buat. Kita nak jadi macam tu, tapi kita tak mampu buat. So maybe kita nak minta kongsikan siapa-siapa. Dina, nak kongsi? Di sini, ke pentas. Dina adalah anak murid kita Darussidin yang termuda, umur 8 ke 9 tahun. And Masya Allah, maybe Dina boleh kongsikan macam mana jadual kehidupan Dina dekat Darussidin. Selepas subuh tu sampai 11.30 tulis surah Al-Baqarah. Tapi ada dah rehears sikit. Lepas tu sampai dekat petang tu mungkin satu ayat je. So petang tu ulang bagi betul-betul ingat. Lepas tu baru tebuk dengan ustazah. Lepas tu malam tu semak hafalan lama. Lepas isyak tu tebuk lagi sampai 10.30. Terima kasih kepada Dina. Dina bagi tahu dari masa pagi
Daripada lepas subuh sampai pukul 11 tu, dia akan spend time untuk nak menulis Quran. Tulis hafalan baru ni. Lepas daripada zuhur, dia akan tasmih, dia akan ulang hafalan-hafalan yang lama ataupun yang sebelum tu lah. Dan kemudian malam dia akan mengulang kaji hafalan-hafalan yang sebelum-sebelum ni. Kemudian dia ada lagi, setiap malam dia akan main tebuk-tebuk. Main tebuk-tebuk ni sangat penting. Sebab bila kita main tebuk-tebuk, dia akan buatkan kita ingat every single detail daripada ayat. Okey, saya bagi tahu contoh. Kebanyakan pelajar kat sini bila dia hafal straight kan. Masalah dia bila kita kata kita tanya daripada tengah-tengah perkataan. Bila tanya daripada tengah-tengah ayat ni, student tak nampak sebab dia ingat kepala ayat dia. Kemudian dia baca straight. Dia ikut sedap mulut lah. Basically ikut sedap mulut. So kalau mulut kita tu lancar. Tapi kita tak nampak ayat tu kat mana. Tak boleh imagine. So hafalan kita tak berapa kuat sebenarnya masa tu. Hafalan yang kuat kita boleh ingat, nampak every single word daripada ayat tu. Bila kita nampak every single word, kita baru nampak seolah-olah benda tu depan mata. Okey, saya bagi tahu sebagai contoh, benda apa yang paling kita ingat sekali. Antara benda yang paling kita ingat, bilik kita lah. Betul tak? Sebab bilik kita ni, kita hari-hari keluar masuk. Kita boleh ingat susunan dia. Kita masuk, kita tahu katil kita kat mana, almari kita kat mana, buku kita kat mana, kita simpan, kita tahu. Kalau tutup lampu gelap pun, kita boleh jalan, kita boleh sampai. Ni katil, kita boleh pergi meja, kita tahu. Sebab hari-hari kita tengok. So kita nampak susunan bilik tu exactly. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita boleh nampak exactly macam mana Quran, kita boleh nampak setiap detail kat mana ayat tu berada, perkataan tu ada kat mana, maka kita boleh kata masa tu hafalan dia dah Masya Allah. So kalau nak faham macam mana contohnya hafalan Quran tahap detail itu, saya jemput Safia. Mana Safia? Tandas? Okey. Safia, tafadhal. Safia, Masya Allah, selepas dia berlatih dengan kaedah-kaedah baru ni, dia punya hafalan tu dia boleh ingat perkataan dia boleh ingat ayat tu dekat mana, sebelum berapa ayat sebelum tu, semua dia ingat macam mana susunan barang kita dalam bilik. Okey, kita try Safia. Okay. Tahap diorang, saya tanya, kalau kita suruh sambung ayat tu memang tak mencabar langsung lah. Jadi apa yang kita buat, kita tanya soalan satu word sahaja. Satu word kalau orang tanya, kita mesti bela kat mana word tu ada. So dengan satu word, dia boleh ingat ayat tu dekat mana ayat tu ada. Okay. Sebagai contoh, ada ke mic extra? Mic. Sekejap, dia ambil mic. Oh. Okey, kita tanya kita tanya beberapa soalan. Okey, Safia. Faba'u. Ayat 90. Dia tahu kat mana? Apa muka surat atas sekali muka surat dia? Ayat ni. Ayat atas sekali muka surat. Falamma ja'ahum. Okey, sebutkan 5 ayat sebelum tu. Summa antum haula taqatuna. Okey, tu ayat nombor berapa? 85. Okey, kita tanya 30 ayat sebelum tu. 30 ayat sebelum ayat tadi. Walaqad alimtum allazina tad'una. 85 tolak 30 ayat 55. Okey, sebutkan ayat sebelum bittikhadikumul ijla. Wa iza atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Okey. Sebutkan 10 ayat selepas illa amaniyah. Apa? 10 ayat selepas illa amaniyah. Okey. Saya tak tahu nak tanya apa. Ada siapa nak tanya?
Okey. Apa dia? Muaz tak ada? Okey, apa dia tak ada Muaz? Apa lagi tak ada? Okey. Farhabun. Ayat berapa? 10. 40. Satu perkataan yang kita boleh sebut. Okey. Dalam sebutkan ayat sebelum innahu huwat tawwabur rahim yang kedua. Wa idza atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Sebutkan entahlah saya apa. Okey. Ada berapa ayat yang ada la'allakum tattaqun? Ada 2. Ayat berapa yang first? 21 dengan ayat yang 63. Dah, saya surrender tanya. Cukup. Okay. Terima kasih banyak kepada Safia. Safia hafal macam itulah. Dia boleh hafal semua tu macam mana depan mata dia. Sebelum kita buka buku surat tu, dia dah boleh jawab. Dia memang nampak hafalan tu. InsyaAllah hafalan macam ni, kalau kita boleh hafal, dia setahun tak mengulang pun, no problem. Cuma orang mesti wonder, ada macam mana Safia boleh buat macam tu. Tapi semua tak tahu macam mana usaha keras dia hari-hari. Macam mana dia tidur dengan Quran, macam mana dia berpeluh dengan Quran, macam mana dia menangis dengan Quran. Hari-hari dia akan perah dia punya kepala betul-betul untuk nak ingat semua ayat-ayat ni. Bukan kita ingat nak hafal Quran ni, alah dia ni pandai mesti boleh ni. No. Dia mesti kena datang dengan usaha. Hard work beat talent. Ada yang ada talent. Iman ada talent tak? Iman berani tak lawan Safia? Ya Allah berani. Mari sini. Okay, come Safia. Iman, kalau Iman boleh beat Safia 2 soalan, Ustaz bagi RM50. Dua soalan je Iman. Ada lagi satu. Okay. Iman belah kiri, Safia belah kanan. Okey. Dua soalan je Pizza Safia. No problem. Saya dua. Iman dah berpeluh dah. Okay. Baca ayat nombor 54. Apa wa ikul punya Musa? Salah. Ayat Wa 54. ada Musa. Okey. Okey, sorry. Okey. Baca 3 ayat sebelum wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idza qadna mitsaqakum. Okey. Okey. Sebutkan 2 ayat sebelum yudabbihuna. Ya Bani Israil. One more question, kan? Okay. Alright. Sebutkan 10 ayat selepas ruziqna min qabl. Mukul ayat dah muskul. Allah Iman. Good job. Okay, not bad. Okay, so Iman, kalau Iman nak power lagi, usaha macam Safia. Alright? Okay, so Iman sharekan sikit dengan semua. Macam mana cara Iman hafal? Secret. Alright. Okay, Ustaz bagi tahu. Okay, soalan Iman, macam mana Iman ni nak hafal Quran?
Kenapa Iman nak hafal Quran? Saya nak hafal Quran sebab first untuk diri, second untuk first untuk Allah, second untuk diri, third untuk ibu ayah. Ibu mana? Kira Iman rasa mak ayah happy tak tengok Iman sekarang? Happy. Okey, Iman bagi tahu apa yang Iman rasa Iman usaha ataupun special Iman berbanding dengan kawan-kawan. Special. Tak ada special. Okey. So, Iman lepas Iman hafal Quran ni, apa yang Iman rasa beza sebelum Iman hafal Quran? Dulu saya tak ingat ayat sebelum ke apa. Sekarang bila belajar dengan ustaz saya boleh ingat ayat sebelum. Terima kasih buat Iman. Terima kasih juga untuk Safia. Masya-Allah. Alright. Okay. So macam itulah kita macam mana kita nak tengok bahawa nak hafal Quran, siapa yang usaha lebih, di situlah dia punya hasil dia. Dan itulah yang kita buat bersama dengan anak-anak ni. First kali kalau kita nak hafal Quran, kena ada minat dalam diri. Kalau tak ada minat, selama-lamanya kita tak boleh buat. Kita tak boleh paksa diri, kita tak boleh paksa anak-anak kita kalau dia tak ada minat betul. So kita kena fahamkan kenapa kita nak hafal Quran. Begitu juga dengan student-student kat sini. Kenapa kita nak hafal Quran, kita kena tahu. Setkan dalam diri kita, kenapa kita nak hafal Quran. Adakah sebab kita nak lulus peksa, ataupun tak ada reason, ataupun kita nak hafal Quran tu untuk diri kita. Kalau kita tahu, insya-Allah kita akan usaha lebih. Kalau kita hanya sekadar hafal Quran untuk nak lepaskan tasmid minggu tu, maka itulah hasil yang kita akan dapat. Jadi tanya diri kita apa yang kita nak buat dengan Al-Quran. Biar minat. Tapi nak tanam minat ni bukan mudah. Bukan mudah kita nak betul-betul minat hafal Quran, sebab kita kena tahu, kita kena jelaskan hala tuju kita, kenapa kita hafal Al-Quran. Baik. Nanti kita akan buka sesi soalan di akhir nanti. Tapi sebelum tu insya-Allah kita ada mini event sikit. Kita nak tengok Darusidi sebahagian. Darusidi lawan dengan Darusidi. Nak tengok tak? Okey, siapa yang nak tengok? Nak tengok siapa? Siapa lawan siapa? Beritahu. Okey. Alright, sekarang ni anak nak open challenge. Siapa yang berani dan dapat kalahkan, serta buka even pada peserta-peserta lain yang tadi pun. Okey, kita cuba siapa yang berjaya beat, anak bagi dia hadiah. Okey, kita try Syakir. Okey, Syakir, come. Okey. Datang dulu. Alright. Siapa yang berani sahut cabaran untuk lawan dengan Syakir? Sebelum Darusidi dulu. Ada tak daripada Isim? Nak cuba? Siapa yang dapat beat 3 soalan je, siapa yang dapat 3 dulu, 3 sahaja, dia dapat hadiah. Sebelum ni, ada tak kita tengok peserta tadi? Ada nak cuba? Okey. Okey. Siapa yang nak cuba? Darusidi. Mikael. Kau, Mikael. Okey. Yang panggil handsome boy. Okey. Nak? Alright.
Siapa dapat 3 soalan dulu? Kalau Mikael berjaya beat Syakir, Mikael dapat hadiah, okey? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan 3 ayat selepas Zalamu rijzan. Oh, saya tahu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Okey. 1-0. Okey. Sebutkan 4 ayat sebelum mulaqu rabbihim. Ya Bani. Kalau dah bisa faham. Mikael. Satu sama. Sebutkan 6 ayat selepas ataj'alu fiha fa'azalahum syaitan. Masya-Allah, 2-1. Okey. Sebutkan 20 ayat sebelum mustaqarrun. 20 ayat sebelum. Saya tahu Ustaz. Ulai kalau dia cara ubala. Mikael dulu. Mikael, main sini bagi hadiah. Ustaz bagi hadiah. Mikael berjaya RM50. Siapa yang berani lepas ni? Okey. Terima kasih. Alright, next. Siapa yang berani mencuba? Takkan Ustaz nak letak Safia kot? Okey. Sabar. Okey. Mai Sarah. Pergi tak? Belum pergi. Okey, Mai Sarah come. Alright, ada siapa-siapa tak nak cuba dengan Mai Sarah? Jisim, ada tak? Come on. 5 muka pertama je, Jisim. Tak ada? 5 muka pertama je. Ada tak? Ada tak? Siapa ada, angkat tangan. Siapa yang berani je? Okey, 3 muka pertama Al-Baqarah. Cuba untuk isi. Tak ada? Ada kat belakang kat tangan tu? Ada? Tak ada? Serius tak ada? Tak nak hadiah? Betul tak ada? Aduh, mana ni Sarah? Macam ni? Okey. Kalau tak ada, kita open for Darul Sidi. Siapa yang nak lawan Mai Sarah sampai page berapa masa nak? Okey. Sampai berapa? Okey. Siapa nak cuba dengan Mai Sarah? Berjaya dapat dia. Tak ada lelaki berani Mai Sarah. Mikael. Come, Mikael. Alright. Sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan nombor ayat. Falaula fadlullah. Nampak? Betul. Kosong. Okey. Sebutkan ayat sebelum
ithnata asyrata aina. Kepada lelaki. Betul? Okey, sama. Sebutkan 5 ayat selepas wala khaufun alaihim. Bacaan Naha. No? Wa idkhulu musali qawmi. 2, 1. Sebutkan 4 ayat selepas yumitukum thumma yuhyikum. 4 ayat selepas. Qalu subhanaka. Betul. 2 sama. Last soalan. Okay. Sebutkan 10 ayat sebelum Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. 10 ayat sebelum. Wa izwa adna. Betul. Ayat ni. 10 ayat sebelum. Siapa berani dapatlah. Terima kasih Maisarah. Okey. Yusin, tak ada siapa ke? Okey. Okey, tadi mana lagi peserta? Mana peserta yang ada lagi? Nanti dulu. Okey, nanti berani cuba? Okey. Meh, cuba. Yang tudung kelabu. Peserta tadi. Okey. Let's mencuba. Jadi yang penting kita kena berani cuba. Kalau kita tak berani mencuba, itu kat situ kita dah gagal awal-awal. Alright. Okey. Siapa nama? Hafizah. Hafizah. Hafizah boleh pilih siapa-siapa je daripada Darusidi yang Hafizah nak cuba. Anyone, lelaki boleh, perempuan boleh. Bagi Hafizah chance. Nak ambil lagi? Okey, tunjuk dia mana. Ai, baru nak angkat tangan. Okey, angkat tangan. Syakir ke? Yang mana? Yang ada line kuning ni? Okey, Syakir. Nama Syakir. Hai, nak perempuan berani angkat tangan. Okey. So Syakir, ready? Ini kita tanya dalam soalan yang Syakir hafal, okey? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan 2 ayat sebelum Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Bukan? 2 ayat sebelum Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Come on, 2 ayat sebelum. Okey, start baiki soalan. Sebutkan 2 ayat sebelum wa id akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah. Betul. Betul. Okey. Sebutkan nombor ayat wa minhum ummiyuna. Betul. Masya-Allah. Sama lagi. 78. Cemalah. Okey. Alright. Soalan yang seterusnya.
Sebutkan ayat selepas thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ayat selepas thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Bukan? Muka surat 11. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kan? Ayat selepas. Bukan? One more. Oh, saya tahu. Apa dia ayat tu? Ayat tu kan tidak dapat darah tu pihak. Bukan? Muka surat yang sama tapi bukan. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Bantuan. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ayat selepas. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Baca, kalau nak ingat try baca. Apa tu nama? Apa tu nama? No? Apa tu nama? Okey. Soalan. Muka surat 13. Kacau lah tadi. Okey. Sebutkan dua ayat selepas fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun. Betul? Walau kalau aku tahu macam tidak apa-apa lah. Kacau ni lagi. Saya kasih satu soalan, tapi dia menang lah. Okey. Saya nak return. Okey. Satu ya. Satu je soalan Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Okey. Sebutkan ayat selepas wa yaqta'una ma amara Allah bih. Kata perlu. Okey. Well done. Tanya kepada Hafizah. Berani mencuba? Baik. Nah Hafizah, ajar. Dia penting kita kena berani mencuba. Kalau kita tak berani mencuba, kita tak akan dapat. Alright. Then. Okay. Yang terakhir, kita buat last match. Siapa nak tengok siapa? Zara. Orang nak tengok Zara. Tamat mana Zara? Zara kan? Ya. Macam mana Dina? Oh, Dina nak? Okey tak? Okey, Zara pilih. Tak ada dia nak? Okey, siapa dia? Dengan Zara. Siapa? Safia. Zara tak nak, Zara diam. Okey. Bagi tahu siapa Zara dengan? Hai, dengan suara Iman. Afif. Siapa dia? Afif. Afif. Okey. Well done, Afif. She's ready. Zara ready. Afif is terbaik. Okay. Ready? Sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan dua ayat selepas
wasabiina. Dua ayat selepas wasabiina. Semua terwalitum. Okey. Satu kosong. Okey, dua lagi. Okey. Sampai 3. Okey. Zara dan Afif, sebutkan 3 ayat sebelum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Baik kaitan nama Ustaz. Betul. Okey, awal Afif. Okey. Sebutkan 4 ayat selepas kullama adha'a lahum masyaufi. Fa'ilan tafalu. Baca habis. Fa'ilan tafalu walan tafalu fatakun narul taqudan nasul hijarah wa izazil kafin. Alright, betul. Masya Allah, tanya Abu, well done. Zara, nice. So, lagi hadiah, okay? Alright. Okay, so kita nak bagi tahu kalau kita hafal betul-betul, insya-Allah semua orang pun boleh hafal macam tu. Dan yang penting kita kena ada minat dan kita kena berani untuk nak usaha dan berani untuk nak mencuba. Jangan kita stay. Kalah ke tak apa, kita terjatuh pun tak apa, kita mungkin susah mula-mula nak hafal pun tak apa, mungkin kita rasa down pun lepas tu tak apa. Tapi yang penting kita berani nak mencuba. Kalau anak bagi tahu kat sini, okey, kejap lagi siapa yang datang ke sini, semua orang siap masing-masing akan dapat RM1,000. Mesti semua orang penuh kan. So semua orang kejar nak dapat RM1,000 tu. Tapi kita pula dengan Al-Quran kita tak nampak ganjaran tu. Which is Allah dah bagi tahu setiap satu huruf yang kita baca kita akan dapat pahala. Bukan satu perkataan, bukan satu ayat, tapi satu huruf yang kita duk ulang tu semua kita akan dapat pahala. Tapi kita tak nampak ganjaran tu, sebab tu kita tak kejar, sebab tu kita tak rebut, sebab kita tak nampak dan kita tak mahukan akhirat. Kita lebih kepada mahukan keduniaan. Dan so that's all. Kalau anda bagi tahu kat sini, siapa yang berani kalah ke menang, cuba dengan Zara, dia dapat RM100. Mesti akan ada yang kat tengah, sebab dia tak kisah kalah menang dia dapat. Tak. Tapi keinginan nak mencuba tu, itu yang penting. Ingat perasaan berani nak mencuba tu, dan insya-Allah lepas tu kita boleh berjaya. Okey, nak buka sebarang soalan. Kalau ada yang nak tanya. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Nak bertanya, Okey. untuk yang seperti macam pernah dengar juga, kita boleh sejak ibu mengandung dah boleh mendengarkan bacaan Quran dan insya-Allah anak yang dilahirkan tu mudah untuk mengingat. Tapi kebanyakan yang kita tahu seperti baby ni dia macam mudah seram, tapi dia tak faham apa yang dibaca. Jadi macam mana pendapat Ustaz? Tahap kefahaman Quran tu, maksudnya dia dah faham, dah boleh hafal tu cukup baik. Cumanya untuk kita pastikan balik, contoh kita sebagai ibu bapa dah biasa kan, untuk 4 tahun mungkin dah hafal. Tapi untuk penekanan untuk memahamkan Al-Quran tu pada usia berapa? Nak bagi dia pemahaman Al-Quran sebenarnya daripada awal usia kita dah boleh. Kita daripada awal kita dah boleh, macam kita bila kita nak didik anak kita. Itu kita kata di dalam umur 3 tahun kita nak ajar dia membaca. Kita dah boleh kata Allah pesan, Allah kata Iqra. Lepas tu kita boleh sebut hadis Nabi kat situ. Dan bila mana kita nak, kita cakap dia makan buang-buang. Dia dah tahu siapa Allah, dia dah tahu siapa Nabi, ni semua senang. Lepas tu kita kata dekat dia, Zara jangan membazir, okey? Kan Allah dah sebut dalam Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, janganlah membazir. So kita daripada situ sebenarnya kita dah boleh terapkan sikit demi sedikit, tapi mengikut tahap mereka. Tapi jangan pula usia 3-4 tahun tiba-tiba dia terbuang ni kita pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dan qala Allah Rasulullah qala Umar bin Abdul Aziz, dia pun tak dapat nak serap apa dia nak. Tapi kita bagi lebih kepada yang sesuai dengan umur dia, yang sesuai dengan jiwa dia. Kalau anak-anak kita, anak remaja kita ni pun kalau kita terus bagi yang berat pun dia masih lagi tak dapat terima. Tapi kita boleh masukkan dengan cara yang mereka enjoy, yang mereka lebih mudah untuk nak terima. Okey.
Ada Lisa siapa ada soalan? Yes. Assalamualaikum. Saya Nur Ashki Abdul daripada Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Saya nak tanya, saya ada baca satu komen dekat Facebook Ustaz. Dan Ustaz tanya dekat orang yang komen tu, sanggup tak spend time 1 jam untuk Al-Quran. Dan saya nak tanya Ustaz, dalam masa 1 jam tu, apa yang perlu dilakukan? Maksudnya dari segi nak menghafal lah. Lepas tu soalan yang kedua, mungkin Ustaz boleh bagi cara lah untuk, mungkin ada kalangan kita yang dah hafal 30 dan dia ada juzuk-juzuk yang dia lupa, mungkin Ustaz boleh kongsikan cara untuk mengulang lah. Okay. Sejam kalau kita ada masa, definitely kita ada masa. Sejam tu wajib biasanya kita akan ada masa. Cuma kita buat tak ada masa. Bila masa yang kita mesti akan ada masa? Kebanyakan lah kalau kita ni bagi orang dewasa lah. Bagi orang dewasa, masa yang dia ada ialah masa dia driving. Daripada dia pergi ke rumah, pergi ke tempat kerja, daripada tempat kerja dia balik. Ataupun student, daripada dia naik bas atau dia naik kereta, pergi ke kelas, balik kelas, berapa kali kelas, dia mesti akan ada masa lebih kurang around sejam yang dia akan spend time. Belum lagi dengan jam. Jadi, pandangan peribadi yang mana saya selalu gunakan pada diri sendiri. Sebab kita nak cari masa kita yang lain mungkin dah susah. So masa driving, mau tak mau kita kena drive. Mau tak mau kita kena drive. So dan kita kena lalui masa tu. Macam kalau saya nak pergi ke USIM ke rumah mungkin katakan setengah jam. Kemudian daripada rumah nak pergi ke tahfiz diorang katakan dalam 45 minutes. So masa tu akan ada. Cumanya masa ni kita buat apa biasanya? Biasanya masa yang kita driving ni, kita sama ada tak buat apa-apa. Kita tengok di kereta, kita tengok apa nama pokok-pokok, bangunan-bangunan yang sama hari-hari. Ataupun masa yang ada ni sebenarnya kita boleh gunakan untuk nak mengulang Al-Quran. Macam mana kita nak mengulang Al-Quran dalam kereta? Dia ada teknik yang dangerous way, teknik yang tak ada dangerous way. Saya bagi tahu setiap orang kena cari point yang mana dia strong untuk nak menghafal. Saya bagi saya yang don't do this at car ialah saya mudah hafal masa driving. Bila saya drive, dia akan meresap lebih cepat. So saya biasanya akan drive, letak sebelah benda-benda yang kita nak hafal, termasuk matan-matan, anything. Sometimes kita menghafal benda yang susah. Apa yang lebih hafal susah daripada Quran? Quran senang nak mengulang. Dalam Quran Allah dah sebut, Allah dah janji walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya kami telah mempermudahkan bagi kamu Al-Quran untuk nak diingati. So Quran ni sebenarnya easy untuk nak hafal. Lebih susah daripada yang tu kita nak hafal hadis. Lebih susah daripada tu kita nak hafal matan-matan ilmiah yang ditulis oleh para ulama. Itu lagi susah. Tapi sebenarnya kalau kita boleh buat setengah jam tu kita mengulang dia. Setengah jam kita pergi kita mengulang. So kita try lah baca. Katakan kita hafal surah Al-Baqarah. Kita try baca Alif Lam Mim Dzalika Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Setengah jam yang ada tu, at least kita boleh dapat setengah juzuk. Kalau kita baca slow, kalau kita baca laju, boleh dapat sejuzuk sebenarnya. Depend pada kelancaran. Sebab tu the best bila kita lancar. Bila kita lancar, kita jimat banyak masa. 1 minit, 1 muka kita boleh baca. So kalau 20 minit, kita boleh habis 1 juzuk. Tapi kalau kita slow sikit, mungkin dalam setengah jam tu, setengah juzuk kita sempat mengulang. So kita try ngafal dengan ulangan dengan kepala. Kalau agak-agak lupa tu sikit, telinga sikit. Apa kan? Agak Quran tengok sikit. Tapi definitely masih tengah berhenti lah. Jadi apa yang saya biasa buat, masa pergi tempat kerja saya hafal baru, masa balik daripada tempat kerja saya ulang apa yang dia hafal. Macam tu lah. So dengan itu masa tu kita ada. Dan saya rasa boleh lebih mudah untuk nak menghafal dengan cara tu walaupun a bit dangerous. Tapi nak macam mana? Itu masa yang kita ada. Jadi masa sejam tu at least gunakan masa kita driving ataupun masa kita pergi ke kelas. Masa tu kita mengulang apa yang kita hafal sebelum-sebelum ni. Tak ada masalah rasanya. Tapi kita tak gunakan masa yang kita ada tu
Masa kita duduk dalam bas, masa kita duduk kat belakang kereta tu, kita tak guna untuk nak mengulang. That's why masa kita dibazirkan macam tu sahaja. Kita dengar muzik, kita tengok sana sini, kita dengar rancangan-rancangannya, dia tak menambah kita punya pengetahuan sikit pun. That's why gunakan masa driving tu actually the best way. Satu lagi ialah kalau kata susah masa time tu, ialah masa pagi lepas bangun tidur. Itu masa paling fresh. Time tu kalau nak hafal-hafalan baru, that's the best. Lepas tu malam sekejap sebelum tidur, masa kita mengulang. Ataupun mengulanglah masa mana kita naik bas, masa kita naik kereta. Itu masa yang terbaik untuk nak mengulang. Sebab kita tak payah nak streskan otak sangat untuk nak mengulang. Sebab kita dah hafal. Cumanya kita nak lancar-lancar lagi. So itulah kalau nak tanya tentang masa. Soalan yang kedua apa tadi? Lupa. Teknik mengulang. Okay. The best way kalau kita nak mengulang ialah kalau apa yang kita hafal tu kita mengulang sampai bawah 5 balik atas. Sebab kita akan ingat seketul. Okay, anak bagi sebagai contoh. Cuba nanti baca daripada akhir surah Al-Fatihah sampai ke atas. Fikir dulu kan. Itu tak apa. Dinasirah. Sebelum apa? Kita akan fikir. Sebab selama ni kita hafal surah Fatihah, kita tak ingat seketul, tapi kita gerak je. Lidah kita dah biasa. Kita dah biasa guna. So the best cara mengulang bila kita dah hafal. Contohnya kalau kita baca, kita hafal qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. So try to reverse balik. Lam yalid wa lam yulad, Allahu samad, qul huwallahu ahad. Bila kita try buat macam tu, kita akan cuba ingat ayat tu, ayat per ayat. Kita akan ingat, okey, seketul macam mana yang tadi tengok Safi Abad. So buat macam tu, insya-Allah hafalan kita lebih kukuh. Tapi repeat as many as possible. Dan bukan hari tu, esoknya ulang benda yang sama, bulannya ulang benda yang sama, biar seminggu 2 minggu tu ulangan yang sama. Lepas tu insya-Allah akan okey. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia dari Siti Alam. Saya nak minta pendapat Ustaz, pendapat dan tips macam mana kita nak menggalakkan, macam mana kita nak tarik suami kita untuk mengulang hafazan. InsyaAllah itu. Suami hafal Quran? Nak mengajak suami kita mengulang hafal Quran bersama. Apa dia cakap? Ha? Sebenarnya kita paling mencabar bila kita nak mengulang ataupun nak buat satu aktiviti ilmiah dengan family kita sendiri. Sebab tu kadang-kadang seorang ayah susah nak mendidik anak dia sendiri, tapi dia boleh mendidik murid-murid dia yang lain. Sebab anak ni, keluarga ni dia ada feel yang lain macam sikit. Dia boleh jadi, dia kasih sayang tu dia, ataupun kadang-kadang anak dia asyik nak marah je, kadang-kadang dia tak marah. Ataupun dengan anak, ataupun macam tak ada masa lah nak dengan anak-anak, dengan isteri, dengan apa. So dengan keluarga definitely susah. Tapi kalau kata susah juga nak mengajak dengan suami dalam bab mengulang bersama, jangan paksa, takut lama-lama dia menyampah pula kan. So cari orang lain yang kita boleh mengulang bersama. Sometimes itu lebih efisien daripada kita mengulang bersama dengan keluarga. So keluarga ni sometimes dia ada bond. So dia ada bond tu, dia lain macam sikit. Dia tak nak lah, leceh lah. Dari tadi muka nampak muka yang sama je, mengulang dia orang lain pula gitu. Itulah. So benda ni sebenarnya tak boleh nak dipaksa juga. Sebab ni perasaan antara kedua pihak. Kalau tak susah, dia tak berminat, maka kita pun tak boleh nak buat apa sangat. Kita cari orang lain untuk nak. Jangan kita asyik duk sound dia, kita bakar dia ke apa, suami ni akan bentuk. Jadi nanti dia dah tak minat. Kalau dia tak mengulang, dia tak mengulang aja. Ataupun dia tak balik rumah lah. Okey, lebih kurang tu lah. Ada lagi? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrizan daripada Seremban. Ada sedikit pertanyaan.
kebanyakan kita akan rasa menghafal ni sesuai pada anak-anak kan, dengan otak mereka fresh. Dengan pelajar, student-student pun, perempuan mereka punya tanggungjawab tak banyak. Bagaimana pula dengan golongan-golongan yang sudah bekerja? Teknik dengan kaedah yang mudah. Macam saya, kalau masalah saya ada konflik sikit lah dengan isteri kan. Dia cara dia, saya cara saya. Dia cuba ikut cara saya tak boleh. Dua-dua Hafizah lah. Belum, insyaAllah. Tapi macam saya suka mendengar. Adakah mendengar itu pun satu keadaan yang baik, ataupun adakah perlu membaca. Sebab kita ni lain-lain, kita punya tahap kekuatan ingatan kita. Nak kalau berumur 40 ke atas ni, macam-macam dah masuk, macam-macam dah makan, macam-macam dah tengok kan. Kita faham kan. Jadi apa kaedah yang terbaik untuk golongan dewasa? Jadi kita takkan nak biar anak-anak je kan. Kita pun sebagai challenge untuk kita. Kita nak anak kita, tapi kalau kita tak ada pun tak guna juga kan. Jadi mohon pendapat Ustaz lah. Okay. Faktor usia, Masya Allah, yang penting ada kesedaran tu. Masya Allah, bila mana parent kita yang dah rasa berusia ni ada kesedaran, kita bersyukur pada Allah. Allah buka lagi hati kita untuk nak bersama dengan Al-Quran. Ada seorang nenek, umur dia 59 tahun. Masa dia tu umur 59 tahun. Masa tu baru datang kesedaran dia nak hafal Al-Quran. Bayangkan kalau kita dah 59 tahun, kita kata apa dah, tak boleh lah makcik dah tua dah, jalan pun lutut dah longgar, mesti tak boleh buat apa. Makcik pun dah nak mati dah kot, 59 tak sempat hafal Quran. Kalau kita lah. Tapi dia kata dia nak hafal Quran. Dia kata dia pun tak tahu umur dia sampai bila. Tapi apa dia buat, dia kata dia akan cuba hafal sebaik yang mungkin. Dan dialah kalau dia Allah tarik nyawa dia sebelum dia sempat hafal semua, dia dah ada niat dia nak hafal Quran, dia Allah akan bagi dia ganjaran komplit kalau kita dah niat. Dan begitu juga at least bila dia berjumpa dengan Allah nanti, dia ada sedikit sebanyak Quran dalam diri dia. So kalau orang tanya, kamu beriman kepada apa? Aku beriman dengan Allah. Apa bukti dia? Aku ada kalam Allah dalam dada ni. Seorang nenek umur 59 tahun, dia usaha hafal daripada awal. Dia hafal sikit demi sikit, tapi betul-betul dia hafal kuat. Masya Allah. Sebelum ajal menjemput dia, Allah bagi dia kesempatan usia hidup, dan dia sempat hafal 30 juzuk. Umur 89 tahun dia habis. 30 tahun kemudian, 30 tahun dia berusaha untuk nak hafal Quran sikit demi sikit. Dan hafalan dia tu kuat. Bukan kata hafalan buku tak. 30 juzuk tu dia memang ingat betul-betul, dan dia khatam, dia habis pada usia 89 tahun. So sebenarnya usaha kita, semangat kita, passion kita yang menentukan, bukannya kesibukan kita ataupun kita punya keupayaan somehow. Jadi dalam konteks cara menghafal tu, ialah kita, setiap orang memang ada masing-masing cara yang berbeza. Macam abang tadi, dia kata saya hafal dengan melalui cara mendengar. Cara mendengar adalah salah satu daripada cara yang terbaik juga kita menghafal. Cara mendengar ialah cara hafalan yang digunakan oleh ulama-ulama silam daripada kurun pertama, kedua, ketiga, keempat dulu. Masa Islam tak ada lagi tulisan-tulisan yang aktif. Kita tengok bila start pembukuan hadis yang betul-betul proper ialah pada zaman Umar ibn Abdul Aziz. Sebelum daripada kurun Umar ibn Abdul Aziz, macam mana para ulama, para tabi'in masa itu menghafal hadis? Daripada dengar Syafawi. Dia dengar hadatsana fulan an fulan, dan dia boleh ingat semua. Sebab tu zaman tu tak perlukan tulisan. Ingatan yang dia dengar daripada orang ni lebih dahsyat. Sebab dia orang punya brain dah ditrain dengan menghafal sekali, dia boleh ingat. Sebab tu ulama sebut, idza aradtal hifdha faksiril qalam. Kalau kamu semua nak betul-betul train dia punya hafalan, patahkan pen. Maksudnya ialah kita jangan depend pada tulisan. Kita biasa dengar. Kalau sekarang ni saya beritahu pelajar-pelajar kalau masuk ke kelas kan, kalau kata tak tulis, apa yang jadi? Lupa lah. Tak ingat lah esoknya. Hari tu je rasa macam ingat, esoknya dah lupa balik. Jadi kita terpaksa tulis sebab ingatan kita yang dah makin lama makin lemah. Para ulama dulu first cara dia hafal dengan mendengar. Sebab tu dia biasanya akan berguru. Dia akan dengar hadatsana fulan an fulan an fulan an fulan. Quran pun dia akan dengar daripada guru dia baca dan dia akan ingat. Siapa kenal adik Jihad? Adik buta tu kan?
Macam mana dia hafal Quran? Dia hafal dengan mak dia baca kan, berulang kali. Buta dia tu. Dengan kata nak bagi alasan, kalau kita buta, kita cakap saya buta, Allah tak bagi macam saya nak hafal Quran. Tapi adik sekecil ni, walaupun dia buta, Allah tarik mata dia, dia tak nampak Quran tu apa, tapi dia boleh hafal Quran komplit macam Safiyah. Dia boleh hafal ayat, nombor, tunggalangan semua dia boleh ingat. Adik Jihad bin Malik, Jihad ni dia, mak dia akan bacakan berulang kali. So mak dia akan spend duduk mungkin sejam, akan baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia dengar. Lepas dia dah dengar, dia rasa dia boleh ingat, dia pula baca. Berulang kali dia baca. Dan sekarang ni dia dah hafal Sahih Bukhari, dia dah hafal Sahih Muslim. Dan yang saya dengar itu dia dalam proses nak habiskan Sunan Abi Daud. Dengan usia sekarang ni mungkin dah dalam 13 tahun. Macam tu. Sebab dia dah ditrain menghafal melalui hafalan. Begitu juga para ulama dulu. Bila para ulama dulu dia boleh ingat, dia dah biasa ingat something yang susah. Okey, bila kita dengar benda senang, kita senang nak hafal, kan? Okay, kita bagi satu contoh. Kalau saya kata kita nak kata okey, saya nak pergi kejap lagi, kita nak makan 5 kari pap. Rasanya saya suruh orang ulang, semua boleh faham kan? Semua boleh ulang balik sebab kita faham ayat tu. Tapi ulama dulu dia hafal benda-benda yang dia tak faham. Bila dia hafal benda yang tak faham, lagi susah untuk dia nak hafal, lagi bagus untuk dia train memori. Sebab tu para ulama dulu banyak hafal syair-syair. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, usia dia baru 10-11 tahun je, dia dah hafal 10,000 bait syair daripada kabilah Huzail. Antara kabilah bahasa Arab yang paling dahsyat dia punya hafalannya. Dia dah biasa hafal. Sebab nak hafal syair ni satu benda yang susah, bait-bait syair. Jadi praktis ke arah tu. Praktis hafal benda yang susah, dan insya-Allah kita akan lebih mudah selepas daripada tu. Dan kaedah melihat pula, kalau kita ada pendengaran, kita ada mata, baguslah. Kalau saya gunakan tiga-tiga ni. Tengok, dengar dan baca dengan mulut. So apa yang kita buat? Biar tengok ni macam kita scan. So kita tengok dia awas dan bawah dia atas balik. Kita biar imagine dalam kepala tu, kita akan nampak seolah-olah Quran tu depan mata. Tu kalau kita kita tengok dengan mata. Ada masa kita tengah dekat kereta atau sebelum kita tidur, kita pasang ulang-ulang apa yang kita hafal. So kita praktis hafalan kita melalui telinga kita pula. Dan kemudian kita baca berulang kali banyak-banyak kali. So kita praktis, lidah kita ingat benda yang kita hafal. Itu cara yang terbaik. Kalau kita nak pilih salah satu daripada keduanya, maka pilih cara yang paling mudah dan sesuai dengan kita. Okey? Boleh nampak? Okey. Ada lagi soalan? Okey. Mungkin saya nak tanya, maksudnya attitude dengan behave seseorang tu, seharian dia orang maksudnya lain kan? Orang yang menghafal, orang yang tak menghafal. Tapi saya tahu, apakah maksudnya dalam kita menghafal, apakah kata-kata dia, apa yang kita kena elak, apa yang kita buat dalam nak menghafal? Pantang larang dia ialah senang je. Ialah kita nak menghafal kalamullah, maka kita jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Allah sebut ya, dan antara yang kita diperintahkan ialah kita makan benda-benda yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda baik yang direzekikan kepada kamu. Jadi kita bila mana kita nak menghafal Quran ni, kita jaga halal dan haram, kita tinggalkan maksiat. Al-Imam Malik rahimahullah dipesan kepada Imam Syafi'i rahimahullah supaya tinggalkan maksiat. Bila mana ditinggalkan maksiat, insya-Allah Allah akan mudahkan hafalan tersebut masuk dalam diri dia. Begitu juga Imam Syafi'i pernah mengadu kepada guru dia Waqi' bin Jarrah. Disebut syakautu ila Waqi' su'u hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna 'ilmallahi nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada Waqi' tentang hafalan aku yang agak merudum sekarang. Lalu guru aku tu bagi tahu tinggalkan maksiat. Kerana
ilmu Allah ini cahaya. Bagaimana cahaya Allah ni nak memasuki kegelapan, nak bercampur dengan kegelapan. Tentang makanan, makanlah apa yang sihat, apa yang dibuktikan sains bagus untuk letak DHA dan sebagainya. Makanan yang halal, itu yang penting. Jadi yang lain, jaga makanan kita yang halal. Begitu juga jaga perintah Allah, tinggalkan apa yang disuruh oleh Allah. Itu je kira, InsyaAllah. Dia tak adalah kata secret, tak boleh makan kepala ikan ke ataupun apa dia. Saya suka makan kepala ikan. Pernah berebut dengan mak mentua makan kepala ikan. Saya tinggalkan kepala ikan tu akhir, sebab benda paling sedap ni makan last. Mak mentua ingatkan kepala ikan tu kita tak nak, dia ambil, saya ambil balik. Okay, alright, masalah. Okay, so terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada hari ini. Kita, harapan saya semoga pelajar-pelajar yang membawa khususnya nama Quran dan Sunnah ini kembali balik dan ambil berat, titik beratkan balik hafazan Quran, especially jadikan program yang ada yang fakulti buat ini sebagai wasilah, sebagai cara untuk nak kita memantapkan hafalan kita. Tetapi kita kena usaha lebih daripada tu. Kena usaha lebih daripada tu. Dan kita kena ingat bahawa at least Allah dah pilih kita masuk dalam fakulti Quran dan Sunnah. Allah pilih supaya kita dekat dengan Allah dan Rasul. Maka kita dekat, berlari kepada Allah dan Rasul dengan kita hafal Al-Quran dan hadis, insya-Allah. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.